Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua, terutama Dr. Intan. Baik, untuk tugasan kali ini iaitu pengkarya terdahulu versus pengkarya kini. Saya Alansia Ali Hashim akan membuat pembentangan. Tugasan kali ini saya telah memilih dua buah karya, iaitu karya daripada Frida Kahlo, Self Portrait with Thorn, Necklace and Hummingbird, yang dihasilkan pada tahun 1940 dan Atuk Kahwin Muda yang dihasilkan oleh Harun Mokhtar pada tahun 2005. Itu dari segi aspek perkembangan. Saya nak membentangkan tentang sedikit sebanyaklah berkenaan dengan Self Portrait, Thorn, Necklace and Hummingbird ni daripada Frida Kahlo. Karya ini menggunakan cat minyak atas kanvas bersaiz 16x24 inci, merupakan aliran surrealisme dan memfokuskan Frida Kahlo yang terkenal dengan dirinya lah, iaitu trademark dia yang terkenal dengan berkening tebal, sambung, lepas rambut dia berdada rapi, dan pada potret ni ada 2 ekor merama di atas kepala tu. Okey, leher dia seolah-olah dijeruk oleh monyet dengan dahan yang macam mana, akar yang berduri yang membentuk rantai sehingga melukakan leher dia. Okey, pada dahan berduri terdapat seekor burung yang tergantung seperti loket, dan terdapat seekor anak monyet berwarna hitam dan seekor kucing hitam di belakang Frida Kahlo tu. Okey, latar belakang dihiasi dengan daun-daun besar dan 2 ekor berpatung. Okey, daripada aspek mesej dan makna, kita perlulah tahu juga kan. Okey, sebenarnya karya ni membawa tema tentang kehidupan sebenar Frida Kahlo ni. Okey, semua objek dalam karya ni dipengaruhi oleh kisah-kisah duka hidup dia lah. Okey, contohnya macam monyet tu merujuk kepada suami dia. Okey, tindakan pelukis mural, suami dia tu merupakan seorang pelukis mural yang sering melukai Frida Kahlo ni. Sebab masa Frida Kahlo sakit tak nak jaga, lepas tu dia curang dengan adik Frida Kahlo. Okey, dan Frida Kahlo pun berhasrat untuk mengunggah lah Diego ataupun suami dia ni sebagai monyet. Okey, kemudian untuk kucing hitam ni disamakan dengan nasib malang lah yang sering menimpa dirinya. Contohnya setelah mengalami kemalangan, kemalangan bas tu, Frida menghadapi kesulitan untuk menjalani kehidupan secara normal lah. Okey, dia menyebabkan dia ni tak boleh mendapatkan zuriat dan terpaksa bergantung pada perubatan di hospital. Lepas tu wajah Frida Kahlo ni menggambarkan kesakitan dan kesedihan. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan karya Frida Kahlo. Kali ni kita nak tahu berkenaan dengan karya Harun Mokhtar. Okey, kenapa tajuk nama karya ni Atuk Kahwin Muda? Apa kaitannya? Mari kita ke topik tersebut. Okey, karya ni dihasilkan pada tahun 2005 menggunakan media akrilik atas kanvas. Dia saiz dia besar ya, 122 x 184 cm. Dia merupakan sebenarnya bukan aliran surrealisme, maafkan saya, kesilapan menaip. Okey, dia merupakan aliran impresionisme. Okey, karya Harun Mokhtar ni terkenal dengan pembahagian karya lah kepada 3 bahagian. Okey, iaitu bahagian atas perincian bangunan, selalunya diisi dengan bangunan, rumah, seni bina. Bahagian tengah merupakan ruang yang kosong ataupun dia gelar sebagai ruang untuk bernafas, macam tu. Iaitu macam dalam karya ni dia ada kesan-kesan coretan, warna yang tak rata dan disengajakan. Okey, dan bahagian bawah ni diisi dengan figura manusia. Okey, bahagian atas diisi dengan struktur binaan 2 buah rumah tau, kalau kita tengok betul-betul 2 buah rumah. Okey, yang satu adalah rumah Melayu Melaka, dan satu lagi merupakan rumah rumah usang. Okey, dan rumah Melayu Melaka ni dihiasi dengan tangga yang cantik, jubin yang cantik. Manakala rumah di belakang iaitu rumah usang tu pula beratap rumbia. Okey, bahagian bawah diisi dengan 3 figura manusia, iaitu seorang lelaki tua, seorang wanita tua dan seorang wanita muda. Okey, wanita muda tu memegang sebuah payung.
berwarna emas dan terdapat sebuah kenderaan itu sebelah lancar bersebelahan mereka. Okey, tadi kita dah tahu berkenaan dengan maklumat sedikit berkenaan atuk kahwin muda daripada Harum Mokhtar. Sekarang kita nak tahu berkenaan apa tema yang dibawa. Baik, karya ini membawa tema poligami dalam masyarakat Melayu. Okey, contohnya binaan Rumah Melayu Melaka disimbolik sebagai isteri muda yang sering dimanjakan dengan perhiasan, sebagaimana indahnya Rumah Melayu Melaka yang dijubingkan dan laman rumahnya dihiasi dengan pokok-pokok indah. Tapi perkara sebaliknya berlaku adalah isteri tua sering diabaikan sehingga ia tampil kurang menyerlah. Okey, dahlah duduk belakang, lepas tu atap pun rumbia, diabai macam tu. Okey, lepas tu macam coretan-coretan cat ni disamakan dengan perasaan si isteri tua, sama ada nak biarkan suami bahagia ataupun nak rasa sedih, kecewa sebab nak berkongsi kasih dan diabaikan setelah suami tu berpoligami. Dan figuran wanita muda yang sering yang memegang payung ni disamakan dengan peribahasa Melayu lah. Okey, payung emas. Okey, itu isteri tua tu akan mendapat madu hasil pada suami berpoligami. Dan lancar tu disinonimkan dengan sambutan hangat lah daripada sang suami yang gembira memiliki isteri baru. Daripada aspek persamaan karya, karya ni menampilkan tema hubungan dan norma hidup masyarakat. Okey, contohnya macam Frida Kahlo dengan konflik bersama suami, macam atuk kahwin muda pula berkenaan dengan norma hidup masyarakat Melayu yang bermadu. Okey, lepas tu daripada segi persamaan lainnya adalah penzahiran perasaan ke dalam karya. Apa yang dirasakan, sakit, perit, kesakitan yang dirasakan oleh Frida Kahlo juga disemai juga dalam karya Harum Mokhtar daripada segi latar belakang warna merah yang ada cat-cat kuning tu. Okey, ataupun perasaan isteri tua. Alright, kemudian kita ada penekanan unsur budaya dalam karya. Okey, budaya disinonimkan dengan Frida Kahlo yang buat rambut dia style dekat atas lah, maksudnya style orang Mexico. Manakala Harum Mokhtar menampilkan budaya Melayu Melaka. Kemudian trademark pengkarya. Trademark pengkarya adalah daripada Frida Kahlo adalah kening dia lah, kening dia. Kemudian kalau Harum Mokhtar pula merupakan dia punya 3 bahagian karya. Okey, ini merupakan kontra karya Frida Kahlo dan karya Harum Mokhtar. Okey, daripada segi media cat minyak, dari segi media adalah Frida Kahlo menggunakan cat minyak, Harum Mokhtar menggunakan cat akrilik yang senang didapatkan pada masa kini. Baik, dari segi peletakan objek yang ditampilkan pada Frida Kahlo punya karya, objek dia begitu agak serabut. Okay, tapi dia masih memfokuskan diri dia lah berada di tengah. Kemudian karya Harum Mokhtar dia mempunyai dia memperlihatkan perspektif lah. Okey, daripada segi perletakan objek dalam karya teratur dan kemas dan ada ruang untuk bernafas. Kalau menzahirkan karya dia dalam bentuk sindiran. Sebagai contoh, dia melambangkan suami dia sebagai seekor monyet. Manakala Harum Mokhtar dia menzahirkan karya dia dalam bentuk situasi. Kalau kita tengok sekali lalu, kita takkan faham apakah yang berlaku. Macam, ada rumah, ada manusia, hidup bahagia. Tapi bila kita tengok sekali lagi, baru kita faham konten dia adalah berkenaan situasi, perasaan, norma hidup masyarakat, macam tu. Okey, seterusnya adalah daripada segi penceritaan karya. Penceritaan karya Frida Kahlo adalah dengan kaedah simbolik lah. Macam tadi saya cakap, berkenaan nasi malang sama dengan kucing hitam, monyet, suami dia, sakit, akar-akar yang berduri. Harum Mokhtar pula menceritakan karya dengan kaedah penceritaan. Kalau kita tengok, baru kita tahu. Kita teliti, baru kita faham. Gitu.
Kesimpulannya, karya-karya mereka adalah berkaitan dengan norma hidup masyarakat, permasalahan perhubungan dalam masyarakat. Okey, mana-mana pasangan pasti akan menghadapi masalah-masalah macam inilah. Okey, ketidaksefahaman, curang-curang, saling mengabaikan, tapi bagaimana itu adalah konten apa yang mereka nak highlight. Tapi apa yang membuatkan saya kagum adalah cara untuk mereka menyampaikan konten tu. Macam Frida Kahlo, dia suka sampaikan dengan cara simbolik. Suami dia simbolikkan sebagai monyet. Nasi malam simbolikkan sebagai kucing hitam. Dalam kepercayaan dia sendiri. Okey, macam kalau Harum Otak, dia menghasilkan karya berkaitan dengan benda-benda ni dengan kaedah penceritaan. Dia nak kita faham every bits of hints yang ditinggalkan untuk kita sertai penceritaan dia tu. Bila kita nampak payung emas, bila kita nampak ada rumah belakang Melayu Melaka tu, baru kita faham penceritaan dia macam mana. Apa rasa isteri pertama, apa rasa isteri kedua, macam tu. Jadi itu sajalah daripada saya. Terima kasih.